Benua Sunda dianggap sebagai pemimpin dunia dalam merintis revolusi Neolitik. Mereka adalah perintis penanam padi pertama di dunia. Lembu liar dijinakkan, dijadikan lembu ternakan. Inovasi itu dimulai di semenanjung Malaysia, diikuti Sumatera dan Jawa lebih 14,000 tahun dahulu. Penanaman padi bukan setakat untuk dijadikan makanan asasi. Sebaliknya, telah mencorak satu pelantar, platform, akar kebudayaan dan ketamadunan. Ini merupakan 10,000 tahun lebih awal dari China, India, Mesir dan Palestin. Peradaban di benua Sunda mungkin lebih canggih daripada apa yang kita tafsirkan. Kalau dari zaman Kesultanan Melaka ke zaman sekarang, Malaysia begini moden, bayangkan betapa majunya pembangunan tamadun Melayu yang bermula berkisar, merumpun dan berakar umbi dalam jangka masa 35,000 tahun. Keanekaragaman bahasa di kalangan etnik Melayu di benua Sunda majoritinya mempunyai kemiripan tuturan bahasa yang telah melalui beberapa peningkatan. Berangkumi Kepulauan Filipina adalah induk kepada bahasa Melayu. Moyang dan ibunda kaum ini termasuk Austro-Asiatics, Germans atau Jepun kuno. William Humboldt, seorang sarjana berbangsa Jerman, mencipta bidalan Melayu Polynesian. Kemudian pada tahun 1906, William Smith memperkenalkan terminologi Austronesia untuk merangkumi rangkaian bahasa Melayu Polinesia ditutur oleh pelbagai etnik Melayu di alam Melayu Nusantara. Selain itu, beliau juga mengajukan hipotesis bahawa pada masa lampau di daratan Asia terdapat bahasa Austrik yang merupakan nenek moyang bahasa Austronesia dan Austro-Asiatik. Banjir besar berlaku 14,000, 11,000 dan 8,000 tahun lalu. Sukar untuk mengandaikan apa yang sebenarnya terjadi puluhan ribu tahun dahulu. Kita hanya boleh membuat teori atas dasar kajian geologi yang hampir tepat. Tragedi banjir adalah suatu fenomena pemanasan global, gempa bumi dan letupan rantaian gunung berapi, Toba, Kerinci, Dalang, Krakatoa menjadikan timbunan ais yang ada di kutub utara cair dan mengakibatkan pelanggaran atau pergeseran dasar laut. Banjir besar datang mendadak mengakibatkan tsunami yang dahsyat dalam beberapa siri yang menenggelami dataran rendah di berbagai penjuru dunia dan pelantar Sunda, menghilangkan 1 kilometer dataran Sunda setiap tahun. Pelantar Sunda menjadi lautan, tanah yang tinggi menjadi pulau-pulau yang terpisah. Semenanjung Tanah Melayu, Kalimantan, Jawa, Bali dan yang terakhir terpisah ialah Sumatera. Besar kemungkinan nama Semenanjung Tanah Melayu terungkap apabila tanah kandung Melayu induk ini, iaitu benua Sunda, terpisah. Pisahan pelantar rangkaian ke atas menjajar ke bawah menyerupai anjung, menepati nama Semenanjung Tanah Melayu supaya tidak kehilangan nama Tanah Melayu itu. Ketika banjir melanda, terjadilah penghijrahan. Diaspora bangsa dan bahasa Melayu adalah benih yang menyuburkan tamadun Nun Jaw, menyebar ke barat hingga India dan Mesopotamia, ke timur, lalu menghuni kepulauan Pasifik, dan ke utara sampai ke China dan Jepun, bahkan terus menyeberang ke Amerika melewati Selat Bering. Ia juga sebagai penggerak utama kepada kewujudan kepelbagaian kelompok-kelompok dan kerabat-kerabat etnik di wilayah ini apabila mereka terpisah akibat banjir besar. Masyarakat benua Sunda mungkin berjaya mengubah suai kepada persekitaran baru. Apabila peta negeri mereka berubah, mereka terbuka kepada kehidupan di pesisiran sungai dan pantai yang luas. Keadaan malang ini mendorong mereka belajar membina perahu sehingga menjadi pelayar dan pelaut yang pakar dan mahir. Kemudiannya merintasi lautan dengan hanya menggunakan derian minda, psycho navigation, sehingga terbinanya budaya maritim di khalayak bangsa Melayu.
Ini mengakibatkan terjadinya 3 zaman kukuh sempadan. Kukuh sempadan bangsa dan bahasa terjadi 14,000 tahun dahulu atau lebih awal setelah berkisar kurang lebih 50,000 tahun di benua Sunda, dan apabila terpisah 14,000 tahun dahulu akibat banjir di antara kaum Austronesia Melayu. Kukuh sempadan geopolitik kerajaan 14,000 tahun dahulu. Zaman kukuh sempadan agama 6,000 hingga 1,000 tahun dahulu. Namun hakikatnya mereka masih serumpun. Namun kerana umat bangsa Austronesia Melayu ini adalah suatu bangsa yang terguna, penyubur kepada ras-ras bangsa yang lain di dunia, dan tiada kedapatan pengaruh Mongoloid dalam mtDNA, juga tidak wajar diklasifikasikan di bawah Australoid kerana bangsa Melayu bertumbuh lebih awal dengan jumlah populasi 380 juta, 2% populasi dunia. 3 zaman kukuh sempadan berlaku di benua Sunda mulai mengalami perpisahan benuanya. Pada 5 ras terbesar perlu diberi pengiktirafan satu lagi kelompok ras Melayu atau yang berwarna ciku coklat, brown race. Kewajarannya kerana dari segi warna kulit, bentuk mata, hidung, mulut dan rambut terdapat perbezaan ketara berbanding Mongoloid atau Australoid. Migrasi terjadi dari kawasan Kepulauan Asia Tenggara ke dataran Asia. Bahasa Austronesia dan bangsa Melayu bertunas, berakar umbi, merimbun hingga terbina induknya di benua Sunda sebelum berpecah menjadi gugusan Kepulauan Melayu. Nusantara kemudiannya menyebar ke Filipina, Taiwan dan Utara Asia, Kepulauan Pasifik dan seluruh dunia. Orang asli yang kini bermukim di semenanjung Tanah Melayu adalah sisa penduduk asli Pelantar Sunda yang tetap tinggal di Tanah Ibonda ketika keluarga lainnya berhijrah selepas banjir besar. Artinya, migrasi terjadi dari kawasan Kepulauan Asia Tenggara ke daratan Asia dan bukan sebaliknya. Bangsa Melayu bukannya diwujudkan daripada sesuatu penjelmaan minda penjajah. Bahasa, jiwa bangsa, di mana saja mereka berada, mereka adalah serumpun. Bahasa Melayu di Nusantara hingga ke Kepulauan Pasifik bukan saja bahasa lingua franca, malah bahasa kepada bangsa Melayu. Nama Melayu bukannya datang dari nama sungai atau nama bukit atau dari kaum Hindu yang berdagang. Tidak terlintaskah kemungkinan sungai, bukit ini mengambil sempena nama Melayu sebagai sanjungan dari bangsa itu sendiri? Bangsa dan bahasa bukan dicipta kubah. Bangsa, bahasa berevolusi melalui penggunaan pertuturan dari generasi ke generasi. Keunikan paling menarik yang mendukung bidang bahasa ialah menjiwakan penguasaannya, termaktub dalam alam semula jadi, dipupuk, dipelihara penghayatannya melalui pertuturan harian sehingga menjadi suatu encoded genes dan peradaban budaya, bukan ikutan atau pinjaman. Mana mungkin kalau bahasa dan bangsa Melayu tidak dominan dapat menguasai seluruh alam Melayu, melainkan keseluruhan alam Melayu adalah bangsa Melayu ketika itu. Mana mungkin bahasa Melayu masih ditutur bangsa Melayu Austronesia walaupun terpisah 14,000 tahun di antara mereka, melainkan keseluruhan mereka adalah bangsa Melayu. Pada ringkasan perkembangannya, istilah Melayu Austronesia juga digunakan untuk menyebut suatu komuniti yang berbudaya, keluarga kekerabatan Austronesia serta menuturkan bahasa Melayu Austronesia. Berevolusi bahasa jiwa bangsa, walaupun bolehlah diungkapkan sebagai kita sama tapi tak serupa. Dari DNA sebenarnya adalah dari juraian baka yang sama. Bersandarkan kehebatan tamadun Melayu sebelum tenggelamnya benua Sunda dan tidak orang tua-tua mencipta pepatah jikalau tidak memperingatkan sejarah supaya tidak berulang. Kajang orang, kajang berlipat, kajang kita mengkuang layu, dagang orang, dagang bertempat, dagang kita, dagang berlalu. 고양이 소리를 봐 같이 며며며며 Aku wedi. 내게 애교 부리며 쿵쿵 며며
meow meow meow.